أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat kita bertemu kembali dalam siri khatib, siri tazkirah khatib. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan pada diri saya dan diri tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT di dunia dan di akhirat. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan bincangkan bersama satu tajuk berkaitan dengan diri kita, iaitu bertaubatlah sebelum terlambat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap insan tidak terlepas daripada kesilapan dan dosa. Tapi persoalannya, sejauh manakah kita berusaha menghindari diri kita dan bertekad untuk bertaubat kepada Allah SWT dan tidak mengulangi semula dosa tersebut. Ada di dalam kalangan umat Islam yang bersikap sambil dalam perkara ini. Malah ada yang menyedari bahawa dosa yang dilakukan itu tapi masih menangguhkan hasrat untuk bertaubat yang memberi berbagai alasan. Sedangkan dosa dan maksiat yang dilakukan itu tidak akan memberi apa-apa ketenangan pun yang ada kepada jiwa pelakunya. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Wabishah bin Ma'bad radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, Al-birru ma atma'annat ilaihi nafs wa atma'anna ilaihi al-qalb wal-ith ma haka fi nafs wa taraddas fi sadri wa in aqta'aka nas. Kebaikan adalah apa yang mententeramkan jiwa dan hati. Dosa adalah apa yang meresahkan jiwa dan meragukan hati. Meskipun orang memberi fatwa membenarkan. Muslimat yang dimati oleh Allah SWT. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa maksiat atau dosa yang dilakukan jika tidak dibasuh dan disucikan dengan taubat akan meninggalkan kesan ketidaktenangan dalam hati, bahkan menyebabkan hati dipenuhi dengan titik-titik hitam. Sekiranya dosa tersebut tidak segera dan beristighfar kepada Allah SWT, inilah satu bencana besar yang akan menimpa diri manusia, seorang yang berdosa sehingga dia tidak bertaubat, maka seluruh hati diseliputi dengan karat dosa. Kerana pada waktu itu hati tidak lagi menerima limpahan nur daripada Allah Subhanahu wa taala.
hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ada bersabda, Innal mu'min iza aznaba kanat nuktah sawda'u fi qalbi fa in taba wa naza'a wastaghfar suqila qalbu. Sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan satu dosa, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Apabila dia meninggalkannya dan istighfar serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ketahui bahawa perbuatan dosa terbahagi pada dua, iaitu dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala amal kebaikan yang kita laksanakan, seperti solat fardu, dengan amalan membaca Al-Quran dan juga istighfar, dan juga amalan ibadah yang lain. Sedangkan dosa besar, dia tidak akan diampuni oleh Allah SWT kecuali dengan melakukan taubat yang bersungguh-sungguh dengan penuh penyesalan dan berazam tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Inilah yang dinamakan sebagai taubat nasuha. Oleh itu, setiap Muslim hanya akan diampuni dengan melakukan taubat nasuha. Setiap Muslim bertanggungjawab mengetahui perkara yang dikategorikan sebagai dosa besar. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyangkakan lebih daripada 70 perkara sebagai dosa besar. Maka tiada istilah bagi kita melakukan maksiat dengan alasan tidak tahu. Setiap umat Islam perlu sedar akan setiap dosa yang dilakukan. Kerana apabila seorang itu sedar bahawa perbuatannya itu adalah satu dosa, maka ia akan bawa kepada penyesalan dan seterusnya akan memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana taubat adalah satu peluang yang sangat luas yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman, dan menjadi kewajipan pada setiap Muslim untuk mengambil kesempatan ini. Firman Allah SWT di dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah SWT, wahai orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa kejayaan dan kemenangan yang sebenar ialah dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibn Katsir. Terdapat beberapa kaedah untuk seorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah yang pertama, iaitu menyesal akan segala dosa yang telah dilakukan. Bagaimana hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "An-nadamu taubah." Menyesali dosa itu adalah taubat. Yang keduanya, berazam untuk tidak mengulangi lagi akan dosa tersebut. Yang ketiga, meninggalkan semua dosa dari
dan maksiat selama-lama. Dan yang keempat, bertaubatlah dengan taubat nasuha, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tahrim ayat 8. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah SWT dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Muslim muslimat yang dimiliki oleh Allah SWT. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita seruan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali bertaubat kepada-Nya. Dan Allah SWT menjanjikan keampunan kepada segala dosa yang telah dilakukan. Sekiranya dosa yang dilakukan itu adalah dosa sesama manusia, maka hendaklah terlebih dahulu kita memohon keampunan dan maaf pada orang yang kita melakukan dosa tersebut dan memulangkan semula apa yang kita terambil pada kedua yang berkaitan. Muslim dimati oleh Allah SWT. Jangan jadikan alasan usia muda atau perjalanan hidup masih jauh lagi untuk menyembuhkan taubat. Kerana kematian tidak pernah melihat pada tua atau mudanya usia seseorang. Meskipun pintu taubat itu terbentang luas, ia ada tarikh akhirnya. Pintu taubat akan tertutup pada saat seseorang itu hampir menemui ajal kematiannya. Dan ketika mana dunia di detik akhir, iaitu hari kiamat. Oleh itu, segeralah kita bertaubat sebelum kita lambat. Sebagai mengakhiri tazkirah Fatih pada kali ini, kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kita wajib meyakini bahawa perbuatan dosa akan mengundang kemurkaan Allah SWT dan menghilangkan keberkatan dalam kehidupan. Yang kedua, bertaubatlah dan kembalilah kepada Allah SWT tanpa berlengah. Yang ketiga, menjadi kewajipan kita untuk menjauhi segala dosa dan maksiat serta memperbanyakkan istighfar agar segala bala, wabak dan penyakit khususnya yang melanda wabak pada dunia pada hari ini, iaitu COVID-19, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri tazkirah Fatih pada hari ini, kita sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,
dengan perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dia lagi yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sehingga kita bertemu kembali dalam seri-seri tazkirah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.